Pokok ni dinamakan pokok merbau. Ya, dia dari kaum Leguminosae, kaum kekacang. Latin name dia atau scientific name dia Insia palemanica. Jadi kalau nak kenal pokok ni, kalau kita lihat pokok ni dia punya kulit dia berbopeng, kita panggil. Maksudnya dipole ball. Macam dia berbopeng-bopeng dan juga dia berwarna cerah kemerahan. Itu memang ciri khusus untuk mengenal pokok ini. Jadi spesies pokok ini memang di Kuala Keniam ini dia memang banyak kita boleh jumpa, terutamanya di kawasan tepi-tepi sungai. Dan baru-baru ini pokok ini telah diisytiharkan sebagai pokok Malaysia, pokok merbau, pokok Malaysia. Dari kategori industri kayu, pokok ini sejenis pokok heavy hardwood, kayu keras yang berat. Kalau ikut dalam pengkelasan kayu, dia ada 3 kelas. Satu heavy hardwood, medium hardwood dan light hardwood. Ini kategori heavy hardwood yang biasanya kalau dalam pembinaan atau penghasilan rumah, dia khusus untuk buat structure, buat tiang, buat beam. Inilah pokok yang dikenali sebagai pokok merbau, pokok Malaysia. Untuk mengenal pokok ini, kita boleh kenal pasti berdasarkan daun, tetapi memandangkan pokok ini adalah pokok yang mempunyai daun compound. Daun compound bermakna kalau sehelai ini kita panggil anak daun. Jadi untuk mengenal daun ini, kita lihat daun dia berbentuk lonjong, lonjong seperti ini. Cara untuk mengenal, dan mempunyai pitiul yang pendek. Kebiasaannya dalam hutan mengenal pokok berdasarkan daun. Mengapa kita tidak berdasarkan bunga atau buah? Memandangkan bunga atau buah ini dia bermusim. Tidak selalu kita boleh mendapatkan sampel buah atau bunga, tapi daun ni memang sentiasa ada. Sebab hutan kita adalah hutan malar hijau atau evergreen. Jadi berdasarkan daun, berdasarkan batang, ini kita gunakan sebagai faktor utama untuk kita mengenal. Boleh saya tunjukkan di sini. Kebetulan nasib kita baik, ada anak pokok dia. Ini dia. Kalau ini pokok ibu, ini adalah ini anak pokok merbau. Jadi kalau saya sebut tadi, daun dia bersifat daun majmuk, compound tu daun majmuk. Jadi kalau kita membicarakan pasal daun pokok merbau ini, keseluruhan daun yang banyak ni kita panggil daun, tapi apabila kita menerangkan satu helai ini, kita panggil anak daun. Jadi saya sebut tadi, untuk mengenal spesies merbau ini, lihat daun dia bulat, dan dia mempunyai pitiul yang pendek dan tersusun secara berselang-seli. Ini kaedah utama untuk pengenalan lah. Pokok merbau, anak merbau. Jadi pokok anak merbau ini terhasil daripada biji benih yang jatuh dan dia bercambah menjadi anak pokok. Dan lama kelamaan, pokok inilah yang akan jadi pokok yang besar di pusingan akan datang apabila pokok ibu telah mati, dan ianya proses yang berterusan lah. Jadi memandangkan hutan Taman Negara ini hutan yang memang tua, yang tidak akan dibalak. Jadi proses evolusi itu akan berterusan.
di sini saya ingin memperkenalkan satu fenomena yang berlaku di hutan tropika, ya, iaitu kewujudan pokok yang kita panggil pokok pencekik ataupun dalam bahasa Inggeris pokok strangling fig, iaitu pokok ara, ya, dalam bahasa Latin dia ficus, ya. Bagaimana pokok ini berkembang? Pokok ini sebenarnya dia mengeluarkan buah, dan buah tersebut sebenarnya dimakan oleh burung. Apabila burung mengeluarkan najis, ya, disertai dengan biji benih daripada pokok ficus tersebut, biji benih tersebut akan tersangkut pada cabang pokok, ya. Dia akan bercambah, berkembang dan menjulurkan akar sehinggalah akar tersebut menyentuh kepada tanah yang membolehkan pokok tersebut menghisap segala nutrien yang ada dalam tanah dan berkembang, dan seterusnya akan mengeluarkan akar sisi, ya. Jadi akar sisi inilah yang akan memasuki pokok perumah tersebut, meneruskan perkembangan dari segi pertumbuhan pokok tersebut, ya. Akar sisi akan terus masuk ke dalam batang, ya, menghisap segala nutrien yang ada pada pokok ini yang menyebabkan pokok itu terus membesar. Lama kelamaan pokok ini akan mencekik pokok perumah tersebut, ya. Ini menyebabkan pokok perumah tersebut akan mati, ya, disebabkan segala nutrien telah dihisap oleh pokok pencekik ini, ya. Jadi di sini pokok pencekik ini kita katakan sebagai pokok sejenis parasit, ya. Walaupun mula-mula dia menumpang, tetapi lama kelamaan dia menghisap segala nutrien yang ada pada pokok ini dan akhirnya pokok perumah yang didiami telah mati. Jadi kalau kita lihat di sini struktur akar, ya, ini dulunya berasal daripada sebatang pokok dan dia terus berkembang, ya, apabila dia dapat nutrien dari tanah. Dan ianya kita lihat di sini, kalau kita tengok daun di bahagian atas itu bukanlah dipunyai oleh pokok perumah, tetapi dipunyai oleh pokok strangler ini, pokok pencekik. Jadi kewujudan pokok ini juga dalam keseimbangan hutan tropika ini memang ia berlaku secara semula jadi. Dia akan menghasilkan buah-buah yang akan menjadi makanan kepada burung-burung, ya. Jadi dengan kata lain, dengan kewujudan pokok ini, walaupun dia memberi impak negatif kepada pokok perumah, tetapi dia menghasilkan buah yang menjadi makanan kepada burung-burung yang mendiami hutan tropika ini. Ini pokok yang kita panggil pokok tualang dari kaum kekacang, ya, Leguminosae, ya. Latin name dia adalah Compasia excelsa. Jadi macam nak kenal pokok ni, ya, kita lihat yang pertama, pokok ini berbatang licin, berwarna putih, ya. Dan majoriti pokok dalam kaum Leguminosae atau kekacang mempunyai jenis daun yang saya kata tadi daun compound ataupun daun majmuk, ya. Maksud di sini kalau daun majmuk, sehelai daun ini kita panggil anak daun. Ini anak-anak daun. Walaupun pokok ini sangat besar, pokok yang terbesar dan tertinggi di Malaysia, ya, dan di Asia Tenggara, tetapi daunnya kecil. Ini memang satu ciri khusus yang kita gunakan untuk mengenal pokok tualang ini. Berbatang putih, licin. Dari jauh kita tengok batang seperti silinder, ya, licin seperti silinder, di mana di pokok inilah lebah tualang, ya, yang menjadikan pokok ini sebagai sarang dia di cabang pokok tersebut, di ranting, di cabang dan sebagainya lah. Jadi kalau kita lihat ciri pengenalan pokok ini menghasilkan bani yang besar, ya, kita panggil plank buttress, bani yang tirus, ya. Mengapa bani ni ada? Ianya penting untuk memberi sokongan kepada pokok ini. Memandangkan pokok ini bersaiz besar, jadi pokok ini memerlukan sokongan yang kuat. Jadi kalau dari segi penggunaan kayu, ya, pokok dari kayu daripada pokok tualang ini dikelaskan sebagai kayu keras, ya, heavy hardwood. Jadi kegunaannya adalah untuk tujuan struktur, ya, untuk balak, untuk timber yang memerlukan struktur yang kuat, ya, seperti tiang rumah,
seperti untuk buat alang rumah, frame tingkap dan juga lantai juga, ataupun laminated parquet. Jadi merujuk kepada struktur yang memerlukan kekuatan. Ini adalah anak pokok daripada spesies tualang, Kompasia excelsa, iaitu hasil daripada regenerasi pokok yang kita nampak tadi, pokok besar. Jadi ini anak dia. Jadi ini adalah pokok yang untuk pusingan akan datang lah. Pokok ini dinamakan simpoh gajah. Bahasa Latin adalah Delinia reticulata, daripada kaum Deliniaceae. Untuk mengenal pokok ini, satu ciri yang boleh kita jadikan sebagai kriteria pengenalan adalah dengan kewujudan akar jangkang. Ini kita panggil akar jangkang, atau dalam bahasa ini panggil straight roots. Apa gunanya akar jangkang ini? Ianya bertujuan untuk memberi sokongan kepada pokok. Memandangkan pokok ini biasanya tumbuh di kawasan lereng, di kawasan yang tidak stabil. Jadi memang sokongan perlu untuk pokok ini berdiri tegak. Dari segi pengenalan spesies melalui ciri daun, ciri yang kita boleh kenal pasti dari pokok ini mempunyai daun besar seperti ini. Ini daun dia. Mengapa kita panggil dalam bahasa Latin Delinia reticulata? Sebab kalau kita lihat urat pada daun ini, dia berbentuk kita panggil reticulate. Reticulate adalah satu ciri yang menerangkan struktur seperti jaring net, reticulate. Jadi dari segi bentuk daun seperti ini kita panggil obovate. Obovate bermakna lebar di bahagian atas dan tirus di bahagian bawah. Satu lagi ciri pengenalan untuk pokok ini adalah tepi daun bergigi. Jadi kita lihat ada struktur gigi pada tepi daun ini. Selain pada daun dia bersaiz besar, dan juga di belakang daun dari segi tekstur kita boleh rasa seperti ada baldu, velvet. Jadi itu ciri pengenalan yang berguna untuk kita mengenal pokok simpoh gajah. Selain daripada itu, satu ciri tambahan yang biasa digunakan di lapangan untuk kita mengenal pokok ini, apabila kita membuat takikan kepada batang atau pada akar, dia akan mengeluarkan bunyi berdesir apabila kita dengar bunyi hissing sound atau berdesir seperti bunyi ular. Shhh, begitulah bunyinya. Untuk kita mengenal pasti sama ada pokok tersebut beracun atau tidak, kadang-kadang apabila pokok itu mengeluarkan buah, kita tengok buah tersebut. Kalau ada macam monyet, burung makan buah tu, bermakna selamat untuk kita makan juga. Jadi tak kira lah dia sedap, masam ke tidak, tapi untuk tujuan survival, kalau kita dah masuk dalam hutan, jadi memang tak ada semua makanan yang lain. Salah satu cara adalah melihat kepada buah yang dihasilkan daripada pokok. Mana kalau pokok buah tersebut ada kesan dimakan oleh binatang, jadi manusia pun boleh makan. Yang ni kena reverse. Ni ada buah tu. Buah merah. Itu kayu. Oh ni buah ni, buah dari ni.